kita sebagai lahir Islam pun kadang-kadang ada persoalan tentang Islam. Setuju? Tetapi kadang-kadang takut nak bertanya. Takut kalau bertanya, kita akan dicop seolah-olah kita tak percaya kepada Islam. Sound familiar tak benda ni? Sound familiar kan? Memang ada lagi dan sebagainya. Okey, tapi Nabi Ibrahim bertanya soalan bukan kerana tak percaya, tetapi nak tenangkan hati. Begitu juga dengan anda. Bila kita ada soalan tentang Islam, bukan berarti kita tak percaya. Tetapi soalan tadi membingungkan kita, mengganggu fikiran kita. Kita nak jawapan untuk tenangkan hati kita. Jadi apa Allah SWT buat selepas itu? Allah buktikan kepada Nabi Ibrahim. Suruh Nabi Ibrahim ambil beberapa ekor burung, cincang burung itu, letak di atas puncak-puncak bukit, dan kemudian Allah hidupkan burung-burung tadi. You see the point? Proof to Nabi Ibrahim AS. Kita ambil contoh lain. Dalam surah Al-Araf, surah nombor 7, ayat nombor 143. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku nak lihat kamu. I want to see you." Cuba hari ini kalau kita jumpa dengan Ustaz, "Ustaz, saya nak tengok Allah." Kata apa jawapan kita dapat? Astagfirullahaladzim, oh ni dah gila ke apa? Muncak balik, tergelincak tidak. Sound familiar tak? Allah SWT menjawab balik, "You cannot see me." Allah tunjukkan gunung yang berdiri begitu teguh pun hancur. That means dijawab dan dibuktikan. Kita bagi satu lagi contoh. Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 30. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud Allah nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Siapa? Jadi khalifah? Nabi Adam dan keturunan. Berarti semua manusia Allah jadikan sebagai khalifah. Baik lelaki, baik wanita. Lelaki dan wanita peranan adalah menjadi khalifah di atas muka bumi. Apa malaikat-malaikat semua menjawab balik? Kami dengar dan kami taat. Ya kan? Tidak. Malaikat jawab balik, "Ya Allah, kenapa jadikan mereka sebagai khalifah? Mereka akan melakukan kerosakan atas muka bumi. Mereka akan melakukan pertumpahan darah atas muka bumi ini. Walhal kami sentiasa memujimu, sentiasa mengingatimu." Allah SWT jawab balik, "Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Stop dekat sana? Tak, dibuktikan. Diajar pada Nabi Adam nama-nama, ditanya pada para malaikat tak dapat jawab. Tanya pada Nabi Adam dapat jawab. Pendek kata, hari ini ramai orang Islam ada soalan demi soalan yang berkaitan dengan Islam. Kalau dia tak dapat jawapan, apa tanya? Hati dia tenang ke tak tenang? Terganggu atau tidak? Dia terganggu. Sebahagian dari mereka ignore, biarkan saja. Tapi sebahagian lain mungkin ambil tindakan drastik, mencari jawapan luar daripada Islam. Ini adalah satu dari faktor orang melakukan murtad di kalangan yang lahir dalam keluarga Islam. Clear tak? Kita move forward ya? Move forward. Bila orang tanya soalan, bila dia dapat jawapan, apa yang berlaku pada iman dia? Semakin strong. Insan menuju takwa. Berarti kita sebagai orang Islam jangan jadi orang Islam ikut-ikutan saja, tetapi jadi seorang Islam dengan pemahaman. Don't be a Muslim blind following, but be a Muslim with understanding. Ramai di antara kita mengaji Quran tetapi tidak faham apa yang dibaca. Kita kadang-kadang hafal surah ini, surah itu, kita hafal surah-surah lazim atau juzul ammah sebagai contoh, tetapi kita faham tak apa yang disebut? Apakah Al-Quran? Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 185, Allah SWT berfirman yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai bimbingan, panduan untuk semua manusia. Dan Al-Quran ini adalah furqan. Apa arti furqan? Yang membezakan antara hak dan batil.
Bagaimana Al-Quran nak jadi bimbingan dan panduan kepada kita? Kalau kita nak menuju insan yang bertakwa, menuju menjadi insan yang bertakwa, kita perlu jadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Setuju tak? Dan kalau kita tak faham apa yang kita baca, bagaimana Al-Quran menjadi panduan kita? Sebenarnya Al-Quran adalah panduan lengkap untuk manusia. Tak kira apa pun persoalan yang kita ada, jawapannya pasti adalah Al-Quran. Nak dengar satu cerita? Sebab orang Malaysia memang suka dengan cerita. Ada seorang ustaz, dia berceramah. Dia kata, Al-Quran adalah panduan lengkap untuk manusia. Apa pun soalan anda, pasti ada jawapan dalam Al-Quran. Lalu seorang berkarya masjid tadi, dia angkat tangan, dia pun bertanya, ya ustaz, Al-Quran ajar tak cara dapat roti canai? Sebab tadi tanya soalan, apa pun soalan, ada jawapan dalam Al-Quran. Ustaz pun garu kepala. Dia kata, besok tak aku bagi jawapan. Malam tu ustaz tu balik, tak boleh tidur. Dia cari balik dalam Quran, dia khatam Quran tu sekali lagi. Cari balik dalam Quran. Roti canai, cari balik. Jumpa ada. Esoknya dia cari orang tu, dia kata ada jawapan dalam Quran. Orang tu pun ternama macam anda sekarang. Di mana? Dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat nombor 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kamu kepada orang yang lebih tahu sekiranya kamu tidak tahu. Kalau nak buat roti canai, tanya orang yang lebih tahu, iaitu pakar buat roti canai. Carilah mamak roti canai, tanya dia cara-cara nak buat roti canai. Selesai tak masalah? Terjawab atau tidak? Terjawab. Al-Quran panduan lengkap untuk manusia. Tetapi Al-Quran bukan buku resipi masak-memasak. Al-Quran menyelesaikan masalah kita. Tetapi kita kena faham apa yang kita baca. Okey. Menuju insan yang bertakwa. Untuk menuju insan yang bertakwa, anda setuju tak? Kita kena tahu apa peranan kita sebagai manusia. Setuju? Kenapa Allah jadikan kita ini? Kenapa Allah jadikan manusia? Why? Saya daripada umur kecil, umur 3, 4, 5 tahun, waktu malam saya tengok bintang-bintang. Waktu tu cukup clear. Dan masa tu saya tinggal di rumah banglo 16 tingkat di KL, tapi dah kena roboh dah. Kalau kita cakap sekarang tak ada. Rumah banglo 16 tingkat. Tahu apa dia? Rumah flat. Flat berkeliling. Ada kena roboh dah. Okey, tinggal rumah flat. Waktu malam tengok bintang-bintang berkeliling. Cukup cantik. Ada yang macam kehijauan, ada macam kebiruan, ada macam kemerahan. Cukup cantik. Cukup cantik. Timbul soalan, siapa yang buat bintang ini? Kemudian tengok bulan keluar dari sebalik awan. Cantik bulan tu. Siapa buat bulan tadi? Kemudian timbul soalan, siapa buat? Saya. Siapakah saya? Kenapakah saya lahir di dunia ini? Apakah peranan saya? Apa akan berlaku kepada saya? Who am I? Tak ada kena mengena dengan cerita Jackie Chan. Who am I? Siapakah saya? Saya rasa ada di antara anda pun pernah ada soalan seperti ini kan? Dan ingat ya, saya waktu tu lahir dalam keluarga bukan Islam. Ini fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah ini menuju mencari Tuhan. Nak jadi insan bertakwa, kena kenal siapa? Tuhan. Jadi untuk kenal Tuhan, kita kena kenal kenapa kita dijadikan. Who am I? Kenapa Allah jadikan manusia? Saya tak dapat jawapan. Soalan demi soalan, tak pernah dapat jawapan. Semakin hari sibuk dengan urusan dunia, soalan ini semakin hari semakin kurang. Tak pernah dapat jawapan. Sehinggalah saya memeluk agama Islam. Bila saya memeluk agama Islam, satu persatu soalan demi soalan mula terjawab. Kenapakah Allah jadikan manusia? Jawapan di dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat nombor 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Tuhan jadikan kita untuk menyembah Allah. Setuju? Okey. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah, kena buat kerja. Apa kerja kita? Baru tadi saya nak bagi jawapan. Tugas kita sebagai apa? Khalifah di atas muka bumi. Semua manusia peranan dia menjadi khalifah atas muka bumi. Tetapi adakah semua manusia itu sama? Tidak. Saya nak bagi dua ayat kisah. Surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, aku jadikan kamu daripada satu pasang lelaki dan wanita. Dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku kaum, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Bukan bergantung. Dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang Melayu, betul? Orang Arab. Bukan, orang Pakistan. Okey, orang Bangladesh kan? Yang paling mulia itu lelaki. Perempuan. Yang paling mulia itu yang kulit hitam. Kulit putih kan? Yang paling mulia siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, itulah yang paling mulia. Tetapi antara manusia, adakah semuanya sama? No. Ada yang lebih baik daripada yang lain, setuju? Kita ambil satu contoh. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kuntum khaira umatin bekerja di nas. Biasa makan. Tahu tak apa maksud dia? Kamu, siapa tu kamu? Umat Nabi Muhammad ya? Umat Nabi Muhammad. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahir dari kalangan manusia. Biasa kita kata ayat ni, benar tak? Apa kita rasa? Yes! Akulah umat yang terbaik. Akulah umat Nabi Muhammad yang terbaik. Aku ni garanti masuk syurga. Harakat menjaga ya. Garanti masuk syurga. Jahat macam mana pun tetap masuk syurga. Kalau masuk neraka pun sekejap aja. Pecah mata, tahan. Akhirnya pasti masuk syurga. Orang kafir semua masuk neraka. Aku ni orang Islam, garanti masuk syurga. Sound familiar tak? Hanya kerana kita ni orang Islam, dalam IC ada Islam, my card ada Islam, automatik ke masuk syurga? Adakah di akhirat nanti malaikat akan suruh kita beratur, keluarkan my card, ada Islam masuk syurga, ada Islam masuk syurga, ada Islam masuk neraka, begitu ke? Tengok pada nama ke? Apa yang menjadikan umat Nabi Muhammad umat yang terbaik? Kita baca sambungan ayat tadi. Ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minu billah. Kerana kamu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Agree or not? Menjadi masyarakat amal ma'ruf nahi munkar. Brothers and sisters, dalam dewan ini semuanya beragama Islam ke? Adakah sahabat kita yang bukan beragama Islam? Ada? Tak ada, semuanya beragama Islam. Adakah kita ni hanya nama beragama Islam automatik masuk syurga? Kita kena lakukan apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Kriteria masuk syurga. Surah Al-Asr, surah nombor 103 ayat 1 hingga 3. Wal as, demi masa. Wal as, inna insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa dalam kerugian? Manusia.
bukan lipas, bukan kera, bukan lembu. Siapa? Manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada keempat-empat syarat berikut. Ilal ladzina amanu. Apa dia? Mereka yang beriman kepada Allah dan, bukan atau ya, dan beramal soleh, dan nasihat menasihati dengan kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Hanya beriman kepada Allah tak cukup. Kita kena beriman dan melakukan amal soleh pun tak cukup lagi. Kena lakukan menyeru satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran. Bila kita mengajak orang kepada kebenaran, artinya apa? Melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Apa tu amal ma'ruf nahi munkar? Secara ringkas boleh tak saya katakan begini? Berdakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Setuju? Simple. Amal ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Artinya apa? Berdakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Setuju? Ada tak kita buat? Ada tak kita buat dakwah kepada non-Muslim dan dakwah sesama Islam? Dakwah kepada non-Muslim kita buat tak? Kita mengaku kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita berkorban dia Isra Miraj, betul? Kerana kita umat Nabi Muhammad, kita sayang Rasulullah, betul? Tetapi ada atau tidak kita mencontohi perjuangan Nabi? Apa dia perjuangan Nabi? Selama 23 tahun, apa perjuangan Nabi? Tidak lain tidak bukan berdakwah kepada bukan Islam dan berdakwah sesama Islam. Apakah sunnah Nabi yang paling besar? Berdakwah. Kita buat. Hello. Brothers and sisters, saya lahir dalam keluarga bukan Islam kan? Saya masuk Islam dulu bukan kerana ada orang Islam, orang Melayu berdakwah kepada saya. Sebelum saya masuk Islam, saya bekerja di satu syarikat swasta. 90% kawan-kawan kerja orang-orang Melayu Islam. 99% pelanggan saya orang-orang Islam. Tak ada seorang pun yang berdakwah kepada saya secara sistematik dengan adanya follow up mengajak kepada agama Islam. Ada seorang pun yang mencerita kepada saya tentang tauhid, tentang akidah, kenapa agama Islam berbeza daripada agama. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Tak ada. Boleh faham tak? Can you understand? Di UPNM ada tak kawan-kawan Muslim? Kita ada tanggung jawab tak nak berdakwah pada mereka? Tapi berdakwah bukan berarti kita convert orang masuk Islam. Dakwah bukan berarti convert orang masuk Islam. Sebagai orang Islam, kita tak boleh convert sesiapa pun. Tak boleh. Surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah. Hidayah dari Allah. Tugas kita bukan convert orang masuk Islam. Dakwah artinya apa? Menyampaikan apa itu Islam. Nak menyampaikan apa itu Islam ada banyak cara. Boleh kita sambung? Dan saya akan fokus dakwah kepada non-Muslim. Boleh? Dakwah sesama Islam penting tak? Penting. Mana yang lebih penting? Dua-dua penting. Tetapi kalau kita belajar cara berdakwah kepada Islam, belum tentu cara itu kita boleh guna kepada non-Muslim. Kalau kita belajar cara berdakwah kepada non-Muslim, cara yang sama kita boleh guna untuk sesama Islam. Clear? Walaupun kita bincang dakwah kepada non-Muslim, tapi sebenarnya kita buat apa?
Buy one, free one. Clear? Okey. Kita nak berdakwah dengan orang Muslim. Pelbagai cara. Cara yang pertama, dakwah bil hal. Kalau tulis betul-betul ya. Jangan salah tulis dakwah buat hal. Dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak. Dalam banyak cara. Cara yang paling susah cara apa? Dakwah bil hal. Nak tunjukkan akhlak kita sepanjang masa kita cara Islam, which is not easy. Boleh faham tak? Kita dakwah bil hal. Yang kedua, dakwah bil lisan, dengan kata-kata. Dakwah bil lisan tak semestinya pegang mic ceramah di halaman. Not necessarily. Boleh juga one to one ataupun kumpulan kecil dengan kumpulan yang kecil. Dakwah bil katabah, penulisan. Tak semestinya buat buku atau risalah. Hari ini dakwah bil katabah sangat mudah. Kita ada Facebook, ada WhatsApp, Instagram, Twitter, betul? Blog dan sebagainya. Kita boleh sampaikan dakwah. Ada di antara anda, saya lihat main dengan handphone masa saya sedang bercakap. Tetapi saya bersangka baik, anda sebenarnya sedang share poin-poin yang penting dalam WhatsApp group anda. Betul ya? Kita berbaik sangka, tapi Allah tahu. Clear? Boleh faham? Okey, kalau kita lihat yang hadir dalam dewan ini berapa ramai? Daripada kiraan saya adalah kurang daripada 4,000, betul tak? Betul tak? Kurang daripada 4,000 orang kan yang hadir hari ini. Setuju? Tetapi kalau anda share dengan media, okey, macam WhatsApp ke Facebook dan sebagainya, mungkin benda tu boleh jadi viral point tadi dan sampai kepada lebih 4 juta orang atau 40 juta orang. We never know. Agree? Setuju? Okey. Kita boleh buat dakwah bimbang dengan harta benda, wang ringgit kita. Kita boleh dakwah bil khidmah dengan kerja-kerja sukarela, volunteer. Di luar sana ada banyak NGO Islam, betul tak? Kita join mana-mana NGO. Kita jadi sukarelawan ataupun sukarelawanis. Kita join mereka. Kita berikan khidmat kita kepada mereka. Kita boleh buat dakwah bil mukaranatul al-adiyah ataupun perbandingan agama, ataupun dakwah bil Al-Quran dan sains. Okey, untuk sedikit masa yang ada, boleh kita bincang perbandingan agama? Kenapa nak bincang perbandingan agama? Why? Surah Al-Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Qala ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab. Dalam Quran, ahli kitab biasa merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Katakan kepada ahli kitab, ta'ala, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita cari persamaan, bukan perbezaan. Kalau kita bincang perbezaan dengan non-Muslim, apa akan berlaku? Bergaduh, sensitif. Ingat, cerita agama very sensitif. So kita cari persamaan. Persamaan yang macam mana? Allah na'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Jangan sekutu suatu apapun dengan Allah. Jangan diangkat sebagian dari kamu menjadi Tuhan selain dari Allah. Dan sekiranya mereka berpaling daripada kamu, maka berkatalah, bersaksilah, sesungguhnya aku seorang Muslim. Persamaan yang kita nak cari, tauhid akidah. Adakah semua agama sama? Ada perbezaan. Tetapi juga ada nilai-nilai persamaan. Setiap agama ada perbezaan dan juga ada persamaan. Yang kita nak fokus persamaan. Sebagai contoh, kalau kita ambil Al-Quran dengan Bible, agak-agak berapa peratus sama atau beza? Pada pandangan anda, Quran dengan Bible, agak-agak berapa peratus ada persamaan? Berapa peratus? 50%? Lagi? 20%? 5%? Research yang dilakukan oleh seorang yang dahulu beragama Kristian
kemudian masuk Islam dan menguasai kedua-dua agama dan dia kata daripada Al-Quran dengan Bible bila dibandingkan, persamaannya ada lebih kurang 80-90%. Perbezaan 10-20%. Clear tak? Semua agama sama tak? Tak sama ya? Tak sama. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 19. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 85. Sekiranya sesiapa memilih agama selain dari Islam, maka tidak akan diredai oleh Allah. Semua agama sama? No. Tapi bila kita nak berdakwah, kita fokus pada persamaan, iaitu sembah Allah, jangan sekutu suatu apapun dengan Allah. Tauhid, akidah. Al-Quran turun sekaligus ke? Sedikit demi sedikit, betul? Tempoh 23 tahun. 13 tahun pertama di Mekah, 10 tahun yang berikut di Yathrib, atau lebih dikenali sebagai Madinah. 13 tahun yang pertama, peringkat awal ayat Quran turun tentang apa? Akidah, akhlak. Setuju kan? 10 tahun berikut, ataupun hujung-hujung 10 tahun, barulah kebanyakan ayat hukum turun. Settle ya? Akidah dulu. Okey, sekarang saya nak berdakwah dengan orang Kristian. Kalau saya guna Quran dan berhujah dengan orang Kristian, dia terima atau tak terima? Dia tak terima. Sebab dia tak beriman pada Al-Quran. Jadi selain daripada menggunakan Quran dan Sunnah, saya juga menggunakan Holy Bible. Bila saya guna Holy Bible, orang Kristian terima ke tak terima? Dia terima. Sebab itu kitab suci. Sebagai contoh, orang Kristian percaya kepada Holy Trinity. Orang Kristian percaya Tuhan itu berapa? Bukan 3. Dia kata Tuhan itu satu. Tetapi 3 dalam 1. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Not 3 gods but 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruh Kudus. Bukan 3 Tuhan tetapi 1 Tuhan. Berapa? 1. Clear? Sekarang kalau saya berhujah dengan Tuhan, dia terima. Dalam Al-Quran, Holy Trinity ditolak. Surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 171, surah Ma'idah, surah nombor 5, ayat 73. Ditolak. Orang Kristian mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Orang Kristian percaya Nabi Isa, Jesus Christ, sebagai anak Tuhan. Dalam Al-Quran dinafikan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Surah Yunus, surah nombor 10, ayat nombor 68. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 59. Surah Al-Ikhlas, surah nombor 112, ayat nombor 3. Surah Maryam, surah 19, ayat nombor 88. Surah Taubah, surah 9, ayat nombor 30. Dinafikan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Orang Kristian kata Nabi Isa Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kebanyakan denominasi. Dalam Al-Quran ditolak, dinafikan Nabi Isa bukan Tuhan. Ini disebut dalam surah Ma'idah, surah 5 ayat 17, surah Ma'idah, surah 5 ayat 72, surah Maryam, surah 19 ayat 30. Kalau guna Quran, orang Kristian terima? Pengalaman saya, bila saya jumpa dengan orang Kristian, saya tanya, di dalam Bible dekat mana Jesus sebut dia adalah Tuhan? Atau Jesus suruh orang sembah dia sebagai Tuhan? Tak ada satu ayat pun secara jelas Jesus kata dia Tuhan, atau suruh orang lain sembah dia sebagai Tuhan. Tak ada. Ayat yang mereka tunjukkan pada saya, ayat yang sama-sama, dan bila dikaji, konteksnya adalah berbeza. Bila kita buat cross reference dengan manuskrip yang lebih asal, kalau New Testament daripada bahasa Greek contohnya, atau Old Testament dalam bahasa Hebrew, dia membawa maknanya, konteks yang cukup berbeza. Tetapi ada banyak ayat dalam Bible menunjukkan sebaliknya. Sebagai contohnya, Gospel of John bab 14 ayat nombor 28. Dalam Bible, Jesus kata, My Father is greater than I. Tuhan Bapa lebih besar dari saya. Artinya apa? Jesus tak boleh jadi Tuhan.
Sebab sifat Tuhan tak boleh ada benda lain lebih besar dari dia. You see the point? Atau serupa Gospel of John chapter 10 verse 29, my Father is better than all. Gospel of Luke chapter 11 verse number 20, I by the finger of God cast out the devil. Gospel of Matthew chapter 12 verse 28, I cast out the devil by the Spirit of God. Gospel of John chapter 5 verse number 30, I by my own self can do nothing. Jesus kata dalam Bible, saya dengan sendiri tak boleh buat apa-apa. Adakah Tuhan akan bercakap begini, saya tak boleh buat apa-apa? Tuhan cakap begitu ke? Tak. Bila Jesus kata begitu, itu menunjukkan dia bukan Tuhan. Saya bagi satu lagi. Gospel of Matthew chapter 26 verse number 39. He, Jesus, went a little further and fall his face under the ground and he prayed, "Oh Father in the heaven, please let this cup of suffering pass away from me, yet not only but your will be done." Jesus prayed to God. Bila saya tanya orang Kristian, who is Jesus? Dia kata Jesus is God. Kalau Jesus God, artinya apa? God pray to God. Logik kan? Tak logik. Bagaimana cara Jesus sembahyang? Fall his face onto the ground. Artinya apa? Sujud. Hari ini orang Kristian pergi gereja, mereka sujud. Siapa yang sujud waktu sembahyang? Orang Islam. Jadi mengikut Bible, cara Jesus sembahyang bukan seperti Kristian hari ini, tetapi seperti orang Islam. Best ke tak best? Best ke tak best? Bukan best, best gila. You see the point? Okay, katakan berdakwah dengan orang Hindu, berdakwah dengan orang Hindu. Bila berdakwah dengan orang Hindu, tolong jangan guna Bible. Tak lakunya, orang itu ada kitab suci dia sendiri. Dia ada banyak kitab dia. Kitab dia yang paling suci, yang paling sahih bagi dia, itu kitab Veda. Kitab Veda ni ada 4 jenis. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Dia ada kitab Upanishad, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Turul, banyak kitab-kitab dia. Kau tak sempat tulis pun tak apalah, kita dengar. Kita ambil contohnya, contoh Chandra Upanishad. Sloka nombor 6, jilid nombor 6, sloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Evitiyam. Itu bahasa Sanskrit. Artinya Tuhan itu satu. Tidak ada nombor. Dari segi makna serupa dengan Kul huwallahu ahad. Apa maksud Kul huwallahu ahad? Kata-kata Allah itu satu, tunggal, esa. Serupa maknanya. Clear kan? Sweta Upanishad, sloka nombor 6, mantra nombor 9. Na cacakati janita na cariwa. Siapa beritahu? Dengan tajwid ni saya. Maksudnya adalah Tuhan tak ada ibu bapa atau apa kuasa lebih besar darinya. Serupa dengan Allahu Samad. Apa dia Allahu Samad? Allah tak ada mula, tak ada akhir, dan Allah tidak bergantung pada satu apapun. Clear kan? Okey. Tuan tadi berapa? Dan lam yalid wa lam yulad. Apa dia lam yalid wa lam yulad? Allah tidak melahirkan dan tidak dikandalkan. Berarti Allah tak ada anak, tak ada mak, tak ada bapa. Allah tak ada ibu bapa. Dalam kitab Hindu berkata Tuhan tak ada ibu bapa. Kita ambil contoh. Yajur Veda bab 32 ayat 3 menyebut nakasya pratima asli. Tuhan tak terlupa. Tak terlupa dengan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun yang serupa dengan Allah. Apa saja patut kita boleh lihat, itu bukan Tuhan. Dan dalam kitab Hindu kata Tuhan tak ada rupa. Saya bagi satu lagi contoh yang sangat menarik dalam kitab Hindu, dalam kitab Brahma Sutra of Hinduism yang berbunyi Ekam Brahma Vidyadastik Niyadastik Inchen. Berbuat ikihe, dusra nahihe, nahi jalabinahi. Yang bermaksud Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tak ada. Dari segi makna dalam bahasa Arab berbunyi La ilaha illallah. Clear kan? Kalau kita berdakwah dengan orang Cina, orang Cina di Malaysia ada segelintir sudah masuk Kristian ataupun Islam. Yang kita cakap ni orang Cina yang umum. Bila kita tanya dia, awak agama apa?
biasa mereka akan jawab agama Buddha. Tetapi konteks di Malaysia, kebiasaan orang-orang Cina di Malaysia, mereka beramal dengan agama Buddha campur dengan Taoism, campur dengan Confucianism. Jadi bila kita nak berdakwah dengan mereka, elok kalau kita tahu apa ajaran dalam kitab Buddha. Okey, Tripitaka sebagai contoh. Siapa tu Siddhartha Gautama Buddha? Apa yang diajar? Four Noble Truth: dukkha, samudaya, nirodha, magga. Apa itu eightfold path? Right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration untuk mencapai nirvana. Apa itu Taoism? Siapa itu Lao Tzu? Apa itu Yin dan Yang? Apa yang diajar oleh Confucius tersebut Confucius? Apa itu filial piety sebagai contoh? Siapakah Tuhan-Tuhan, dewa-dewa atau dewi yang orang Cina sembah? Siapa itu Om Mitofo ataupun Amitabha? Siapa itu Kuan Yin? Siapa itu Tu Ti Kong, Tua Pek Kong, Kuan Kong, Chai Sen, Tien Kuan? Jadi ini memudahkan kita untuk berdakwah. Oops. Tapi hari ini ada orang tak beragama. Ada juga orang yang tak percaya bertuhan, agnostik ataupun ateis. Betul? Tahu tak apa beza agnostik dan ateis? Tak pasti. Okey, perbezaan pertama dari segi ejaan. Itu gurau tak payah tulis. Okey, kalau sebut ateis, dia percaya Tuhan tidak wujud. There is no God. Dia tolak Tuhan. Itu ateis. Kalau agnostik, dia tak pasti. Mungkin ada Tuhan, mungkin tak ada Tuhan. Itu agnostik. Dan orang ateis dengan agnostik, walaupun mereka tak ada agama, tak percaya pada Tuhan, mereka ada kitab suci. Kebanyakan mereka, kebiasaan, mereka percaya kepada sains dan logik. Maka kita gunakan pendekatan sains dan logik. Tentang evolution theory, general theory of relativity by Einstein, special theory of relativity, a study of photons of electromagnetic radiation, intelligent design, ataupun Al-Quran dan sains. Sebagai contoh ya, Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Di zaman itu ada ke kemajuan sains? Tak ada. Tak ada. Kantar pun belum dicipta. Di zaman itu belum lagi ada peralatan canggul. Tahu canggul? Canggih dan anggun. So waktu tu belum ada peralatan canggul. Mikroskop tak ada, teleskop tak ada, tak ada. Dalam Al-Quran hari ini beratus-ratus ayat mencerita tentang penemuan sains moden. Contoh, Big Bang disebut dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 30. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahawa langit dan bumi ini adalah terjatuh dan kami telah membelahnya? Matahari dan bulan beredar pada orbit. Surah Yasin, surah 36 ayat nombor 40. Matahari berputar pada aksinya. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 33. Bumi kita adalah bulat diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat nombor 5. Surah Luqman, surah 31 ayat nombor 9. Surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30. Gunung Ganang menstabilkan bumi kita. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 31. Gunung Ganang disebut sebagai pasak dalam Al-Quran. Surah Naba, surah 78 ayat 67. Cap jari kita tak ada sama. Surah Kiamat, surah 75 ayat 3 hingga 4. Kulit kita ada deri rasa sakit. Surah Nisa, surah 4 ayat nombor 56. Embryologi, janin dalam perut ibu. Surah Mukminun, surah 3 ayat nombor 14. Dua lautan yang bertemu tetapi tidak boleh bercampur. Surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 19 hingga 20. Satu boleh kita katakan. Dan bertanya kepada orang etis atau agnostik, bagaimana mungkin Al-Quran bercerita penemuan-penemuan sains 1400 tahun yang lalu? Mungkinkah Nabi Muhammad boleh mengarang Al-Quran? Mungkin? Tak mungkin. Kalau kita kumpulkan semua manusia 1400 tahun lalu, kita kumpulkan mereka, boleh tak mereka mengarang Al-Quran? Di zaman itu tak dapat. Berarti Al-Quran bukan dari manusia. Kalau Al-Quran bukan dari manusia, dari siapa? Dari Allah. Allah. Best ke tak best? Best. Are you proud to be a Muslim?
Tetapi hari ini ada pelbagai persoalan demi persoalan tentang Islam. Dan hari ini kalau kita tengok, kalau kita rujuk kepada ustaz Google ataupun ustazah YouTube, tomahan demi tomahan dilontarkan terhadap agama Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Betul ke tak betul? Dan berarti sebagai seorang Islam, kita kena memperlengkapkan diri kita dengan ilmu. Yang pertama, kita amat Islam dengan pemahaman. Yang kedua, kita boleh explain Islam kepada orang lain. Yang ketiga, kalau orang tanya soalan kepada kita, kita berupaya menjawab soalan mereka. Tapi untuk buat semua itu, apa yang kita perlukan? Ilmu. Wahyu pertama Rasulullah terima apa dia? Dirikan solat. Ya kan? Surah Al-Alaq, surah 96 ayat nombor 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dan perkataan Quran daripada Iqra. Quran untuk dibaca dan difahami dan diamal dan dihayati dan diajar. Betul tak? Menuju insan bertakwa. Dan bila kita semua berdakwah bermula dengan diri sendiri. Bro dan sis. Apa yang saya cakap pada malam ini, yang saya tujukan sebenarnya adalah pada diri sendiri. Dan kemudian baru kepada yang lain. Sebab dalam kita berdakwah adalah sentiasa satu peringatan kepada diri kita sendiri, satu muhasabah pada diri kita sendiri, dan bukan untuk menghukum orang. Sampai sini sahaja. Sekian. Kita buka sedikit ruang untuk sesi soal jawab. Boleh tak? Boleh? Dalam sesi soal jawab ini, saya tanya soalan, anda jawab. Tahu tak kenapa? Sebab ini ceramah saya, suka hati saya lah dapat ke mana. Tak nak? Okey, kita betul answer. Saya akan pilih anda secara rambang. Anda bagi jawapan. Saya cuba teka soalannya. Tak nak juga? Anda tanya soalan, saya jawab. Okey, tapi dengan satu syarat. Anda hanya boleh tanya soalan yang senang-senang saja, supaya saya dapat jawab semua soalan anda dan dapat cerdik sikit. Okey, tidak. Brosis. Begini. Anda boleh tanya apa sahaja. Clear tak? Tanya apa saja. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya kata saya pun tak tahu. Kalau ada soalan yang mengganggu fikiran anda, tak dapat jawapan, tanya sekarang. Kalau pernah ada orang tanya soalan kepada anda tentang Islam, dia hentak Islam, tak tahu nak jawab, tanya sekarang. Kalau tak setuju dengan saya, nak tegur saya, tanya sekarang. Clear kan? Kata? Okey, silakan. Okey, silakan. Waktu salam. Melalui ciptaan Allah itu sendiri, kita dapat melihat dia. Macam mana kita boleh melihat Allah itu melalui ciptaan sendiri? Sedangkan Allah itu tidak ada rupa dan sebagainya. Sampai sekarang saya mencari jawapan itu. Okey. Dari apa yang saya memahami daripada persoalan tadi, kalau kita nak melihat Allah, kita melihat Allah melalui ciptaannya. Padahal Allah tak ada rupa. Okey, sebenarnya kalau kita nak melihat Allah, yang saya faham dari sini, bukan melihat Allah. Dalam dunia ini kita memang tak dapat lihat Allah. Clear? Okey, tapi kalau kita nak melihat kebesaran Allah, nak mengenali betapa hebatnya Allah, kita melihat ciptaan Allah. Bila kita melihat ciptaan Allah, tak kira apa-apa pun. Kalau kita melihat manusia sebagai contoh, kita sebagai manusia,
Kita sedang menghirup udara. Betul? Bukan menghirup kopi sekarang ni. Okey, menghirup udara. Menghirup dan menghembus udara. Paru-paru kita akan menyerap apa? Oksigen sahaja. Dalam udara kita, komposisi oksigen berapa peratus? 20% Betul? 20%. 70% adalah nitrogen. Kenapa paru-paru kita tidak menyerap nitrogen, hanya oksigen saja? Perfect ke tak perfect? Hebat ke tak hebat? Yang jadikan manusia ni siapa? Allah. Allah hebat. Kita sebagai contoh. Lepas ni, bila habis saja program ni, ramai daripada anda akan berebut-rebut nak keluar. Walaupun UPNN. Betul kan? Ramai-ramai akan keluar. Bila keluar, ada tak aksiden sampai orang terjatuh lah, bengkok tangan lah, kaki terseliur lah, ada ke tak ada? Macam mana kita, waktu yang serentak kita boleh keluar, tetapi tak ada damage? Cuba kalau waktu ini kita sedang memandu kereta, serentak kita nak keluar, apa kata? Traffic jam. Bagi kita akan melanggar sini, melanggar sana. UK malam ini, burung yang boleh terbang. Ada burung-burung dia melakukan hijrah daripada kutub utara ke kutub selatan. Yang baru lahir boleh terbang, tak pernah melakukan hijrah sebelum itu. Bagaimana dia tahu di mana tempat tujuan dia? Bila kita memahami semua ini, yang mencipta burung tadi, yang mencipta manusia hebat ke tak hebat? Jadi nak melihat kehebatan Allah adalah dengan melihat ciptaan. Bila kita lihat alam sekitar, kita dapat lihat kehebatan Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 190. Di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan peralihan antara malam dan siang mempunyai tanda-tanda bagi manusia yang berakal. Boleh? Tapi Allah tak ada rupa. Kita nak lihat wajah Allah, boleh di syurga. So the point is how to get to syurga. Boleh? InsyaAllah. So kita memang kami lihat rupa Allah, clear kan? Tapi nak lihat kehebatan Allah dengan ciptaan. Ada soalan lagi? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula kalau kita nak sampaikan dakwah kepada golongan Syiah, kepada ahli Wahabi dan sebagainya? Sekarang kita nak sampaikan dakwah kepada golongan Syiah, golongan Wahabi dan sebagainya. Okay. Ini soalan yang besar tak? Sekarang kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, pada kita Syiah itu salah, betul? Tapi bagi Syiah, apa dia rasa? Dia betul, kita yang salah. Betul ke betul? Kalau saya jumpa dengan Syiah, saya terus bagi, okey, saya buat pengakuan, saya ni Ahlussunnah wal Jamaah, clear ke? Okey, kalau saya jumpa dengan Syiah, kalau saya terus bagi kat dia, Syiah salah, Ahlussunnah wal Jamaah yang betul, apa kata dia? Dia tak terima. Dia tak terima. So bagaimana penyelesaiannya? Jawapan sudah terdapat dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan sekiranya kamu berselisih tentang sesuatu perkara, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Mufassirun menafsirkan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila saya jumpa dengan Syiah atau siapa-siapa pun, saya akan bagi tahu dia, okey, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagai jawapan ringkas. Clear kan? Sebab kalau kita masuk dalam, dia ada banyak lagi pecahan lagi, cabang-cabang dia lagi. So kemudian daripada situ step by step. Saya pernah berjumpa dengan seorang, dia pernah jumpa dengan saya bercakap pasal ini lah. Syiah dengan Sunni, berbincang dengan dia. Selepas beberapa tahun saya jumpa dia lagi. Lepas tu dia tanya sama dia, ingat saya tak? Saya kata saya ingat. Kita pernah berjumpa, tapi tak ingat dah detail apa saya tak ingat. Dia kata dulu dia Syiah. Tapi selepas dia berbincang dengan saya, buat dia berfikir,
akhirnya dia memilih cara Ahlussunnah wal Jamaah. Clear kan? Tapi poin di sini ialah bila orang berbeza dengan kita, jangan terus kita berandai kita betul, dia salah. Boleh jadi dia betul, kita salah. Boleh jadi kita salah faham. Boleh jadi dia bukan begitu. Clear kan? Dan dalam Islam kita ada etika berbeza pendapat. Saya lihat. So ini satu topik yang lain. Tentang persoalan Wahabi, okey, memang ada timbul persoalan. Okey, orang saya ini dia kata dia tu Wahabi. Orang itu pula kata kamu melakukan bid'ah. Sound familiar? Okey, so berpecah. Betul orang yang tentang Wahabi. Saya tanya dia balik, apa itu Wahabi? Wahabi itu salah. Sesat. Okey. Tapi apa itu Wahabi? Kata? Sound familiar tak? Kalau anda tak tahu Wahabi itu apa, dan macam mana anda kata Wahabi itu sesat? Orang yang kita sebut Wahabi, dia kena diri dia sebagai Salafi. Boleh faham ya? So ini berlaku satu pertembungan antara salah dan salah. So dalam bab akidah ni, kalau masuk di sini takut ramai yang nanti keliru. Okey, takut. Saya cut je lah, cut je. Boleh faham tak? Okey. Cara ringkas untuk kita nak mendamaikan antara satu sama lain, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam bab-bab yang kita ada khilaf. Khilaf artinya berbeza pandangan, kita berlapang dan tetapi kita bersatu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam akidah yang betul. Clear kan? Ini jawapan yang ringkas ya. Sebab persoalan tadi patut jadi satu tajuk tau. Dan bukan satu tajuk macam ceramah saja, tidak. Patut dibuat satu seminar. Itu pun belum tentu kita dapat address semua soalan-soalan yang terdapat pada situ. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Kita boleh ambil lagi 2 atau 3 soalan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Di zaman yang moden macam ni, kita tahu ramai orang yang menjadikan komputer, televisi itu sebagai bahala. Diorang tak abaikan diorang punya solat apa semua semata-mata untuk main game, tengok TV. Lepas tu bila kita cuba mengajak diorang kepada kebaikan, jawapan diorang adalah malas. So macam mana kita nak mengatasi masalah macam ni? Okey, bagus soalan tadi. Semua dapat jawapan? Semua faham tak soalan tadi? Jawablah masing-masing. Okey, soalan tadi, hari ini ada orang menjadikan macam handphone ke, TV ke, internet ke sebagai bahala. Sebab apa? Bila masuk waktu solat, dia leka dengan benda tu, tak mau dirikan solat. Okay. Sekarang, untuk saya jawab soalan tadi, biar saya bagi satu analogi yang lain dulu. Boleh ya? InsyaAllah. Bila kita sakit perut, berjumpa dengan doktor. Kejap ya. Sakit perut ni. Okey, sakit perut tu petanda ke punca? Sakit perut itu petanda atau punca? Petanda. Puncanya apa? Boleh jadi salah makan. Boleh jadi keracunan makanan. Boleh jadi ada jangkitan bakteria. Boleh jadi masuk angin gastrik. Boleh jadi appendix. Boleh jadi buatan orang mengandung. Betul kan? Sakit perut ni itu simptom, petanda. Apakah punca sakit perut? Dia menjadi pelbagai. Jadi bila doktor nak merawat, adakah dia merawat simptom atau punca? Simptom. Kita merawat petanda ke merawat punca? Punca. Bukan merawat petanda. Kalau sakit perut, saya bagi anda ubat tahan sakit. Tak sakit perut. Tapi masalah selesai tak? Masalah tak selesai. Biar saya bagi contoh lain, lebih mudah lagi. Siapa di sini biasa bawa kereta? Angkat tangan. Siapa yang boleh bawa kereta? Oh, kereta. Saya tak boleh bawa kereta. Nak pandu boleh. Tapi nak bawa memang tak ada. Kalau nak lepas keluar kan. Boleh keluar kan? Apa ya? Okey.
apa berlaku dekat dashboard? Ada satu lampu akan bernyala atau berkelip. Setuju? Lampu yang bernyala pertanda ke punca? Pertanda. Puncanya apa? Minyak petrol dekat nak habis. Kalau kita nak solve the problem, kita solve pertanda ke punca? Kalau solve pertanda, kita selesaikan pertanda, macam mana ambil tutul besi, pecahkan lampu di dashboard. Pecahkan lampu tadi, langsung tak menyala. Pertanda sudah selesai. Masalah selesai tak? Tak. Tapi kalau isi minyak petrol, masalah selesai tak? Selesai. Apa berlaku pada pertanda? Pertanda akan hilang walaupun kita tak sentuh dashboard. Ada tak masa dia isi minyak petrol kita pergi lap-lap dashboard? Ada? Tak ada kan? Tanpa sentuh dashboard, pertanda sudah hilang. Yang perlu kita merawat adalah punca, bukan beri tumpuan kepada pertanda. Yang banyak berlaku dalam dunia kita hari ini, kita fokus pada pertanda dan cuba nak selesaikan pertanda, tetapi tak selesai-selesai sebab punca tak selesai. Bila seseorang itu tidak solat punca atau pertanda? Pertanda. Kenapa dia tidak solat? Dia tak faham, dia tak tahu nak mandi hadas macam mana. Contoh, kita tak tahu apa punca dia tak mau solat. Clear tak? Cari punca, selesaikan punca. Tidak mahu menutup aurat, itu pertanda ke punca? Pertanda. Kenapa tidak mahu menutup aurat? Kita selesaikan itu. Asisten dekat belakang tu ada selai rambut keluar, aurat tu betulkan balik. Tak ada, contoh je. Takkan ada kesini lapak belakang. Clear tak? Kita hari ini terlalu sangat melihat pada pertanda. Nak cuba selesaikan pertanda. Kemudian masalah tak selesai-selesai. Lepas tu kita pun, ini dah tanda-tanda akhir zaman. So when you want to solve the problem, differentiate between the cause and symptom. Solve the cause, not just focus at the symptom. Clear kan? Ada masalah, kita selesaikan punca sudah memadai. Ada masalah, selesaikan punca bersama-sama dengan pertanda. Ini saya bagi formula, saya rasa itu lebih membantu ya. So macam kawan-kawan tadi yang tidak mahu dirikan solat, kalau kali dia solat tidak menarik. Kenapa solat tidak menarik? Kita find out. Mungkin dia tak percaya Tuhan wujud. Mungkin dia tak faham apa itu solat. Dia tak faham kenapa dia kena solat. Clear ke benda ni? Boleh ke proses? Boleh? Dan bila kita berdakwah dengan orang, tolong pakai formula ini ya. Surah An-Nahl, surah 16 ayat